Latar belakang guru subjek sains. Nama guru yang kami telah wawancara adalah Muhammad Salihuddin bin Muhammad Adnan. Beliau bertugas di SMK Seri Samudra, Manjung, Perak. Beliau asal daripada Baling, Kedah dan telah berkhidmat selama 25 tahun. Dan beliau mengajar subjek sains tingkatan 2. Latar belakang guru luar bidang pula adalah Cikgu Wan Riziana binti Ramli. Beliau bertugas di SMK Methodist Air Tawar dan beliau asal daripada Setiawan, Perak. Beliau telah berkhidmat selama 25 tahun dan mengajar subjek Bahasa Melayu tingkatan 3, 4 dan 5. Antara atribut yang terdapat pada Cikgu Muhammad Salihuddin adalah analitik, bersifat ingin tahu, fleksibel, berfikiran terbuka, kompetitif, adil dan kreatif, kritis dan inovatif. Atribut Cikgu Wan Riziana pula adalah rajin, penyayang, prihatin, baik hati, kreatif, kritis dan inovatif, tabah, bersabar dan adil. Seterusnya, saya akan membentangkan persamaan atribut kepribadian guru berdasarkan wawancara dengan guru bidang sains dengan guru bidang bahasa Melayu. Terdapat hasil data yang telah dikumpulkan. Pertama ialah kedua-dua guru ini menunjukkan sikap rajin. Ini adalah kerana kedua-dua mereka sangat rajin menimba ilmu untuk diterapkan di dalam kelas satu harian. Yang kedua ialah tabah atau sabar. Hal ini adalah kerana setiap guru akan menghadapi dengan pelbagai jenis karenah daripada murid. Yang ketiga ialah kami mendapati bahawa kedua-dua guru ini merupakan guru yang sangat penyayang. Hal ini adalah kerana sewaktu diwawancara, mereka kedua-dua guru ini sangat berlemah lembut dan sentiasa bercakap sopan sewaktu diwawancara. Hal ini menunjukkan mereka sangat penyayang di dalam kelas. Hasil daripada wawancara bersama Cikgu Muhammad Salihuddin dan Cikgu Wan Riziana, saya dapat mengenal pasti terdapat beberapa perbezaan atribut antara dua cikgu ini. Bagi Cikgu Muhammad Salihuddin, dia merupakan seorang yang analitik karena berdasarkan apa yang diceritakan, apabila murid melakukan eksperimen sains, dia dapat mengenal pasti ralat yang bakal murid lakukan. Guru ini juga seorang yang berdikari, karena apabila terjadi kekurangan pada sesuatu eksperimen, cikgu berinisiatif menggunakan sesuatu yang lain yang dapat menggantikan apa yang kurang. Selain itu, Cikgu Muhammad Salihuddin adalah seorang yang kompetitif, karena dia berkata, seorang guru bukan hanya sekadar berjaya, tapi cikgu itu jadi cikgu yang lebih daripada cikgu yang lain. Manakala, Cikgu Wan Riziana merupakan seorang yang committed dalam tugasnya, karena ini ciri yang utama yang disentuh oleh guru itu sendiri, yaitu yang sanggup buat sehabis baik untuk peranan yang dia pegang. Di samping itu, prihatin adalah atribut yang dapat saya terima apabila cikgu ini mengatakan sanggup menghabiskan masa dengan murid untuk melihat kejayaan murid. Akhir sekali, guru ini seorang yang ceria, karena sepanjang wawancara dijalankan, Cikgu Wan Riziana sentiasa tersenyum, membuat kami merasa gembira. Kedua-dua guru ini berkongsi beberapa persamaan atribut seperti berdedikasi dalam melaksanakan tugas, serta kedua-dua guru ini sentiasa menjaga penampilan masing-masing agar sentiasa kelihatan kemas. Mereka juga sentiasa berfikiran terbuka dengan setiap penerimaan yang baru. Dan yang terakhir, mereka sentiasa fleksibel di mana mereka sentiasa dapat menyesuaikan diri dengan keadaan seperti teknologi-teknologi terkini, perubahan sukata kurikulum yang terkini dan sebagainya. Manakala dari segi perbezaan pula, Cikgu Muhammad Salihuddin merupakan seorang yang sentiasa cakna dengan teknologi terkini. Menurut beliau, sebagai seorang guru sains, beliau perlu sentiasa kreatif dan berinovasi sewaktu proses PDP di dalam bilik darjah.
Cikgu Muhammad Salihuddin juga seorang yang berani. Beliau sentiasa berani untuk mencuba benda-benda yang baharu dalam pengajaran. Manakala Cikgu Wan Roziana pula, beliau merupakan seorang yang penyayang, di mana beliau sentiasa prihatin dan bertanggungjawab terhadap prestasi pelajarnya tanpa mengira bangsa maupun agama. Cikgu Wan Roziana juga seorang yang komited, di mana beliau sangat mencintai profesi perguruan serta mencintai bidang pendidikan sejak dari awal beliau berkhidmat. Seterusnya adalah persamaan atribut berdasarkan model IGP mengikut bidang. Kedua-dua orang guru ini, iaitu Cikgu Muhammad Salihuddin dan Cikgu Wan Roziana, mempunyai atribut yang sama iaitu rajin dan tabah. Hal ini kerana mereka tidak mudah berputus asa apabila menghadapi sebarang masalah. Sebagai contohnya, mereka tidak mudah berputus asa apabila mereka menghadapi pelajar yang tidak mudah mendengar kata. Di samping itu, mereka juga rajin menimba ilmu dan kemahiran tambahan. Sebagai contohnya, Cikgu Muhammad Salihuddin merupakan seorang pelatih bola sepak. Seterusnya adalah mereka mempunyai atribut adil. Mereka menilai setiap pelajar dengan sama rata, tidak kira agama dan bangsa. Mereka juga bijak untuk membahagikan cara pengajaran kepada pelajar yang pintar dan pelajar yang lemah. Hal ini supaya dapat memastikan tiada pelajar yang tercicir. Di samping itu, kedua-dua orang guru ini mempunyai atribut kreatif, kritis dan inovatif. Hal ini kerana mereka mahir dalam memastikan suasana pembelajaran menjadi suasana yang menyeronokkan. Hal ini supaya mereka dapat menarik minat pelajar untuk datang ke sekolah untuk menimba ilmu. Sampai itu, mereka juga mahir dalam penggunaan pembelajaran abad yang ke-21 untuk memastikan minat mereka terhadap pembelajaran itu tertarik. Atribut perbezaan berdasarkan model IGP mengikut keguruan. Terdapat perbezaan dalam atribut berdasarkan IGP model keguruan tersebut, dan antaranya adalah dapat dilihat melalui aspek dimensi profesional. Aspek tersebut dapat dilihat apabila Cikgu Muhammad Salihuddin menyatakan bahawa seorang guru perlulah memiliki integriti, manakala Cikgu Wan Roziana pula menyatakan bahawa seorang guru perlulah bersikap adil kepada semua pelajar. Cikgu Salihuddin menyatakan bahawa seorang guru perlu berintegriti dalam mengajarkan silibus, iaitu setiap silibus perlulah diajarkan walaupun terdapat pelajar yang telah menguasai bab tersebut. Dan keadilan pula perlu ada pada diri seorang guru menurut Cikgu Wan Roziana, kerana seorang guru perlu memberikan layanan sama rata kepada berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus orang pelajar. Namun, kedua-dua perbezaan ini pada akhirnya akan mencapai satu tujuan, iaitu untuk memastikan bahawa tiada murid yang tercicir ataupun ketinggalan silibus semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di sekolah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya rasa bersyukur kerana dapat mengenali dan mewawancara kedua-dua guru yang hebat, iaitu Cikgu Muhammad Salihuddin dan Cikgu Wan Roziana. Cikgu Muhammad Salihuddin merupakan cikgu bidang dan Cikgu Wan Roziana merupakan cikgu luar bidang. Banyak ilmu yang telah dikongsikan, terutamanya memberi pelbagai nasihat sebelum menghadapi cabaran yang menjadikan seorang guru satu hari nanti. Sifat yang guru telah kongsikan akan menjadi panduan untuk membina jati diri sebagai guru yang unggul. Akhir sekali, setujulah bahawa pekerjaan seorang guru bukanlah pekerjaan yang mudah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam refleksikan diri ini pula, saya akan menyatakan beberapa hasil dapatan yang saya perolehi sepanjang hasil wawancara bersama dengan Cikgu Muhammad Salihuddin dan Cikgu Wan Roziana. Antara maklumat yang saya pelajari
dan perolehi sepanjang wawancara ini adalah melalui sudut pandang mereka dalam aspek pendidikan sebagai seorang guru yang telah lama berkhidmat dalam bidang keguruan. Saya mendapati bahawa profesyen keguruan bukanlah satu profesyen yang boleh dipilih hanya berdasarkan sifat kebendaan ataupun bayaran gaji, namun ianya merupakan satu pengorbanan yang dilakukan oleh seorang insan untuk meluahkan segala ilmu dalam mendidik generasi yang akan datang yang akan dijadikan sebagai pemimpin masa hadapan. Daripada wawancara ini, saya sendiri sangat bersyukur karena mendapat masukan daripada dua guru yang sudah cukup berpengalaman dalam bidangnya masing-masing, yaitu Cikgu Muhammad Salihuddin bagi bidang sains dan Cikgu Wan Ruziana bagi bidang bahasa Melayu. Terdapat banyak atribut yang perlu ada dalam seorang guru yang ingin cemerlang dalam bidangnya. Setelah membuat refleksikan diri, masih terdapat beberapa atribut yang kurang pada diri sendiri yang masih perlu diasah agar menjadi seorang guru yang dapat memberi impak kepada murid yang bakal diajar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengendalikan wawancara bersama Cikgu Muhammad Salihuddin dan Cikgu Wan Ruziana, saya dapat mempelajari bahawa untuk menjadi seorang guru, saya mestilah mempunyai beberapa atribut seperti penyayang, adil, mahir dalam menggunakan teknologi dan penyabar. Beliau juga memperingati kami bahawa profesyen guru bukanlah hanya mengajar sahaja, tetapi seorang guru mestilah fleksibel dalam menghadapi pelbagai situasi. Oleh itu, Cikgu Muhammad Salihuddin dan Cikgu Wan Ruziana menasihati kami untuk meningkatkan lagi kemahiran dalam pelbagai bidang supaya kami dapat bersedia semasa menjalani latihan mengajar pada hari nanti. Oleh itu, pada hari ini saya mestilah membuat persediaan awal bagi memastikan saya dapat mengatasi pelbagai cabaran yang akan datang semasa menjadi seorang guru. Pada pendapat saya, untuk menjadi seorang insan guru profesional seperti yang digariskan dalam model IGP UPSI, seseorang guru itu perlu menuntut ilmu sebanyak yang mungkin, terutama dari guru-guru yang berpengalaman seperti Cikgu Muhammad Salihuddin dan Cikgu Wan Ruziana. Kerana bagi saya, ilmu dan pengetahuan amatlah penting bagi seseorang guru kerana peranan utama seorang guru ibarat sebuah pelita yang menyala di mana guru berperanan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat.